Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Basit bin Muhammad Syukri, nombor matrik P73688. Okey, bagi menjawab soalan pertama, iaitu perbezaan antara paradigma kuantitatif dan paradigma kualitatif. Dua paradigma ini berbeza ialah dari segi menganalisis data kajian. Kebanyakannya bagi pengkaji dalam bidang sains dan matematik, mereka lebih menekankan perkuantifikasi, iaitu data itu dapat dikuantitikan. Maka para penyelidik sains dalam bidang sains dan matematik akan menggunakan kaedah kuantitatif untuk menganalisis data. Adapun dalam bidang sains sosial, para penyelidik akan lebih menggunakan kaedah kualitatif untuk membuat penyelidikan tersebut. Akan tetapi mengikut Gubah, beliau menyatakan kematangan saintifik berdasarkan darjah kuantitatif yang semakin meningkat dalam suatu bidang itu. Oleh itu, sains telah memfokuskan kepada usaha untuk mengesahkan dan atau menidakkan positivism dan postpositivism. Adakah sesuatu hipotesis dengan menggunakan proposisi matematik, iaitu melalui kaedah kuantitatif. Okay, seterusnya saya akan menjelaskan 5 poin kritikan dalam terhadap penyelidikan kualitatif. Okey, yang pertama iaitu konteks stripping, iaitu konteks pelucutan. Maksudnya pendekatan kuantitatif yang tepat telah memfokuskan tentang subset pemboleh ubah yang dipilih daripada pertimbangan. Maksudnya pengkaji itu telah menyenaraikan pemboleh ubah untuk menjalankan suatu kajian itu berdasarkan pertimbangan yang dipilih. Okey, di dalam konteks stripping juga, penyingkiran subset pemboleh ubah juga boleh meningkatkan ketegasan sesuatu teori kajian. Okey, bagi poin yang kedua iaitu exclusion of meaning and purpose. Maksudnya pengecualian makna dan tujuan. Tingkah laku manusia tidak dalam poin ini, tingkah laku manusia tidak seperti objek fizikal, kerana tidak dapat difahami tanpa merujuk kepada makna dan tujuan perlakuan manusia terhadap aktiviti mereka. Okey, contohnya kita melihat seseorang, kita melihat sebuah keluarga itu, contohnya ibu bapa mereka memukul anaknya kerana sebab tertentu. Akan tetapi kalau kita tidak memerhati tujuan ataupun tingkah laku ibu bapa itu, kita akan mengatakan bahawasanya ibu bapa itu zalim kerana memukul anaknya. Walhal di sebalik itu terdapat kebaikan daripada tindakan mereka itu. Okey, seterusnya poin yang ketiga itu disjunction of grand theories with local context, iaitu pemisahan daripada teori yang hebat dengan teori tempatan. Teori ini terbahagi pada dua, iaitu teori etik dan teori emik. Teori etik maksudnya teori yang dibawa, teori etik maksudnya teori orang luar, maksudnya pandangan orang luar yang dibawa oleh penyiasat pengkaji untuk mempertahankan persoalan dan hipotesis untuk diuji. Okey, data kualitatif juga berguna untuk
mendedahkan pandangan Amick, iaitu pandangan Amick ini ialah teori orang dalam. Maksudnya pandangan daripada penyelidik sendiri untuk mengesahkan teori kajiannya, dan ianya hendaklah diasaskan secara kualitatif. Okey, bagi poin yang keempat pula, iaitu inapplicability of general data to individual case, iaitu data umum tidak boleh diaplikasikan ke dalam kes individu. Contohnya, fakta telah menyatakan bahawasanya 80% kemungkinan individu yang merokok akan menjadi mandul. Jadi di sini data kualitatif boleh membantu untuk mengelakkan ketidaktepatan hipotesis ini. Okey, bagi poin yang kelima, iaitu exclusion of the discovery dimension in inquiry, iaitu pengecualian dimensi di dalam persoalan dan penyelidikan. Okey, penekanan konvensional terhadap pengesahan hipotesis yang spesifik menutupi sumber hipotesis tersebut selalunya disebut sebagai proses penemuan. Oleh itu, kaedah norma kuantitatif adalah lebih istimewa dalam pemahaman pemikir kreatif dan berbeza. Okey, dalam sains hanya ada persoalan empirikal. Maksudnya kajian ini lebih kepada persoalan yang dibuat daripada survei kuantitatif, dan input kualitatif juga dijangkakan boleh memperbaiki semula ketidakseimbangan ini. Okey, seterusnya saya akan menjelaskan persoalan yang kedua, iaitu perbezaan antara konsep positivism dan post-positivism mengikut tiga kepercayaan, iaitu ontologi, epistemologi dan metodologi. Okey, bagi konsep positivism dari prospek ontologi, realiti yang boleh diyakini dan difahami didorong oleh undang-undang semula jadi. Maksudnya sesuatu benda itu boleh diyakini dan difahami apabila didorong oleh undang-undang semula jadi. Bagi yang kedua, iaitu dari segi epistemologi, dualis dan objektivis. Okey, maksudnya penyelidik dan benda yang diselidik sebagai dua entiti yang berlainan. Oleh itu, dua entiti ini tidak boleh saling bergantung, dan penyelidik mampu untuk mengkaji tanpa mempengaruhi atau dipengaruhi olehnya. Maksudnya dipengaruhi oleh objektis. Okey, seterusnya dari segi metodologi. Metodologi positivism iaitu eksperimental dan manipulatif. Okay, persoalan atau hipotesis yang dinyatakan dalam mengikut metodologi ini, persoalan atau hipotesis dinyatakan dalam bentuk usulan atau carangan. Ia juga tertakluk kepada ujian empirikal untuk mengesahkannya, dan metod positivism juga telah menggunakan kaedah kuantitatif. Okey, seterusnya post-positivism. Dari segi ontologi, post-positivism ini menganggap realiti wujud tapi tak boleh diyakini sepenuhnya. Contohnya, sesuatu fakta itu dianggap realiti
tetapi tidak boleh meyakini hipotesis itu sepenuhnya. Contohnya, kebanyakan majoriti orang yang berbadan besar atau gemuk akan menghadapi penyakit diabetes. Okey, di situ kita dapat lihat realiti bahawasanya majoriti orang yang berbadan besar akan menghadapi diabetes. Akan tetapi positivism menafikan itu, hipotesis itu. Okey, sebetulnya dari segi epistemologi berbentuk modified and dualist. Maksudnya dualism diabaikan kerana suka untuk dikekalkan, tetapi dengan mengekalkan peraturan idea. Penemuan hasilnya kemungkinan betul dan kebanyakannya terdapat pemalsuan di dalam data yang dikaji itu. Okey, dari sudut metodologi, dia berbentuk modified dan experimental, iaitu penekanan diberikan kepada critical multilism sebagai satu cara untuk menolak hipotesis, yang mana hipotesis dapat ditolak dengan menggunakan kaedah kualitatif. Okey, baris seterusnya saya akan menjawab soalan yang ketiga, iaitu yang berkaitan dengan apakah paradigma itu menjadi suatu pengaruh yang besar kepada penyelidikan. Okey, kerana di dalam suatu penyelidikan, kaedah adalah memain peranan utama untuk menjalankan suatu kajian. Contohnya, apabila seorang penyelidik yang menggunakan konsep positivism, beliau menjalankan kajian untuk menjelaskan ramalan atau kawalan fenomena, sama ada dari segi fizikal atau manusia, dengan berdasarkan dan bergantung kepada hipotesis. Seperti 80% individu yang mempunyai simptom kanser paru-paru akan menghadapi kanser paru-paru. Jadi kaedah ini adalah konsep ini telah menggunakan kaedah kuantitatif untuk menginterpret data. Okey, sekian saja itu daripada jawapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.